Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya tuan-tuan. Jumpa kita sekali lagi ya di dalam episod Ras Anwar, iaitu episod mengenai pemotoran. Jadi hari ini saya nak bercakap pasal sebuah kamera yang mana belakangan ini telah menjadi sebutan ramai lah. Dan saya berpendapat lah bahawa setelah menggunakan kamera ini 2-3 kali, saya rasa setiap rider yang suka mengambil video ni adalah amat patut menggunakan kamera ini. Setidak-tidaknya mencuba. Sebab saya Haji Anwar. Abang Haji dah pakai GoPro lama, dah shoot, dan tiba-tiba Abang Haji malas nak tukar ke kamera yang baru. Tapi setelah kita tengok dalam YouTube apa yang kamera ni boleh buat, kita pun rasa nak try. Abang Haji nak try. Jadi Abang Haji beli, dan Abang Haji dah try 2-3 kali, dan hasilnya memang amat memukau. Jadi Abang Haji nak cakap kat sini, kenapa rider-rider perlu ada kamera yang dipanggil Insta360 One X2. Ini adalah produk dari Insta yang latest ya. Jadi Abang Haji ada lebih kurang 8 sebab. Sebab apa tuan-tuan rider-rider motosikal perlu ada kamera ini untuk shoot video-video motor ini. Nombor 1 tuan-tuan ya. Nombor 1, kamera ni tuan-tuan 360 darjah. Dia ada lens sebelah sini, belah sini, 360 darjah. Jadi dia akan mengambil keseluruhan 360 darjah, termasuk atas dan bawah. Jadinya kalau kita bawa motor, kita guna kamera ni, tidak ada view-view yang terlepas dari pandangan kita ataupun motor. Kita takkan miss anything. That's a special. Kalau GoPro ni, dia ambil di depan saja ataupun di belakang. Kecuali tuan-tuan beli GoPro Max. GoPro pun ada 360, tetapi tak sepopular Insta360 One X2 ini. Jadi nombor 1, dia boleh mengambil 360 darjah pemandangan. Jadi tuan-tuan tak payah risaulah nak bila edit nanti, pilih je nak belah kiri punya view, nak belah kanan punya view, belah atas punya view, dan belah bawah punya view. Jadi masa edit tu kita boleh pilih. Jadi nombor 1 dia 360 darjah ya. Abang Haji memang sukalah tu kalau 360 tu, memang suka. Okey, sebab nombor 2 nya kenapa tuan-tuan? Sebab nombor 2 dia ini dia punya invisible stick ya, Insta360 invisible stick. Jadi tuan-tuan, invisible stick ni saya tak ada sebab saya tengah guna ni untuk kamera saya ni. Invisible stick ni adalah satu stick yang mana bila tuan-tuan pasang, bila kita shoot, dia tidak di-capture di dalam kamera kita video. Jadi dia nampak seolah-olah terapung. Dan kita kalau bawa motor, bila kita pakai invisible stick ni dengan Insta ni, seolah-olah ada sebiji drone yang ikut kita. Dan ini saya rasa adalah dia punya specialnya lah. Dia punya invisible stick dan juga kamera. Saya tak pasti sama ada kalau kita guna stick lain yang bukan jenis Insta kepada kamera Insta ni, sama ada dia masih invisible atau halimunan. Jadi itu tuan-tuan kena cubalah. Tapi invisible stick ni adalah kategori nombor 2. Sebab apa tuan-tuan kena ada Insta ni? Sebab shooting memang special, tak nampak stick ni ya. Okey tuan-tuan, ketiganya, kamera ni tuan-tuan, saiz dia amat kecil. Memang senang nak bawa. Masuk poket atas, poket kemeja boleh, Abang Haji masuk poket seluar jean boleh, dan semuanya dia senang dibawa lah. Kemudian shape dia yang nipis ni, saya rasa macam memang pandai lah dia orang design ni. Abang Haji rasa memang pandai lah. Jadi dia fleksibel, dia nak bawa ke mana, ke sini, ke sana, semua senang. Contoh kalau kita pasang di sini, dia memang comel aja. Tengok ni, kalau kita pasang di bahagian atas ni lah, di handlebar ni, jadi kita boleh pasang begini, kita boleh pasang begini, dan dia tidak kira sebab angle dia 360. Jadi tuan-tuan ya, saiz dia mengambil peranan ya. Saiz dia
memang sangat mengambil peranan. Kemudian disediakan sebuah penutup ni kalau kita beli, dan kita sarung sahaja untuk protect lens ni. Dia begitu aja. Dia sarung saja untuk protect the whole camera, dan kita boleh masuk poket. Dan dia, saya rasa memang saiz ni amat ergonomik lah. Abang Haji rasa sangat ergonomik, senang dibawa ke mana-mana. Jadi saiznya yang kecil dan fleksibel. So ni keempat ya, tuan-tuan ya, Abang Haji nak kata karakter yang keempat dia ni ready to go anytime. Bermakna bila kita bawa motor, kita nak ambil ni, kita tak payah. Contoh kalau kita pakai GoPro ke yang bukan 360, kita nak dapat satu shoot tu, kita nak tukar angle dia, kita kena berhenti motor. Tapi ini tak perlu. Tak perlunya sebab apa? Dia 360 darjah, dia boleh ambil belakang dan depan. Jadi kita sambil ride tu nak shoot video, kita tak payah risau. Dia dah ambil semua dah. Jadi saya rasa itu satu yang sangat-sangat menarik lah tentang Insta One X2 ni. Saya bercakap daripada biker punya point of view shoot video, dan bukan mereka yang jogging ataupun bicycle dan sebagainya lah. Jadi from bicycle punya point, motorbike punya point of view, memang terbaik kamera ni. Okey, kelima tuan-tuan, faktor kelima yang pasal Abang Haji guna ni adalah sebab dia waterproof. In fact, dia waterproof hingga kedalaman 10 meter. Tetapi kita rider-rider motor ni, mana yang kita nak pergi buat terjun apa, scuba ke apa, snorkeling, tapi kita nak kamera yang waterproof. Sebab apa? Sebab kamera ni akan ada di bahagian motor kita. Contohnya di bahagian hadapan, di bahagian tepi yang kita akan letak, di helmet kita pun kita akan letak ya. Jadi kalau setakat hujan tu dia waterproof, memang cantik. Dan kadang-kadang kita nak ambil shot-shot masa dalam hujan. Jadi waterproofing ni adalah satu karakter yang kita kena ada pada kamera. Kalau tidak silap saya, model sebelum ni iaitu One X One X punya model memang tidak waterproof. Yang ini memang waterproof hingga kedalaman 10. Karakter yang keenamnya, untuk kita guna ini, kita kena ada aksesoris lah untuk kita pasang pada motor, untuk kita rekodkan lah video kita. Dan cantiknya Insta ni, dia ada sediakan saya tunjuk ni, dia ada sediakan yang apa kita panggil motorcycle bundle. Ini motorcycle bundle ni, ini tidak dijual sekali dengan kamera. Ini Abang Haji cakap tuan-tuan kena beli sendirilah, sama ada online ataupun di Lawyat ataupun sebagainya lah. Dan harganya tidaklah mahal, harganya lebih kurang RM190, tetapi di dalamnya ada banyak aksesori-aksesori yang kita boleh guna untuk kegunaan memasang kamera Insta ini. Dan Abang Haji cakap clamp yang dalam ni memang solid. Contoh perkara yang ketujuh berkenaan dengan kamera ni, saya rasa kamera ni adalah sangat-sangat fun kamera to use lah. Jadi kalau anak-anak kita pun boleh guna apa, dia sangat fun. Dia ada macam-macam gadget. Dia boleh pusing putar ke atas, putar ke tepi, pakai dia punya rod. Dia ada jual rod dan kita akan dapat shot yang kita tak boleh imagine. Tapi untuk kita rider ni, Insta ni, dia punya quality dia, saya rasa hampir sama atau better daripada GoPro. Tuan-tuan boleh shoot 5.7K HD 5.7K 30 frame per second, tidak ada masalah. Jadi inilah kelebihan dia. Yang ketujuh tadi dia fun. Dan ke-8 yang ke-8 adalah dia mempunyai built-in mikrofon yang cukup. Dia ada, tak salah saya, ada 6 mikrofon di Insta ni, satu di kiri, satu di kanan, kemudian di bawah. Jadi dia ada mic dia, yang mana dia punya recording ni kualitinya nak kata terbaik tidak, tapi still kita pakai external mic lagi bagus. Tapi bolehlah untuk kita buat interview dan kita nak buat shooting apa-apa, memang terbaik. Jadi itu 8 perkara bagi Abang Haji yang terbaik tentang kamera ni untuk rider-rider perlu ada.
Tapi yang paling nombor satu sekali saya rasa yang kena ada ni, because dia 360, dia kecil, dia waterproof dan dia senang dibawa. Jadi dalam program seterusnya daripada Abang Haji nanti, you all boleh tengok saya buat typical shot naik motor dan posisi-posisi yang mana kamera ni Abang Haji letakkan untuk menghasilkan footage yang cinematic dan menarik untuk video. Pasal X2 ni, dia punya kelebihan dan kenapa kita perlu ada X2 ni lah, Insta ni. Sekarang Abang Haji nak cakap berkenaan dengan apa yang tuan-tuan perlu buat sebelum guna X2 ni. Sebelum kita pasang dekat motor tu, kita kena plan apa yang perlu kita buat dahulu supaya shooting kita tu nanti cantik dan berhasil dan sebagainya. Okey, sebab apa? Kita bayar harga ni amat mahal. Jadi kita tak nak berlaku apa-apa kepada kamera ini ketika kita ride, Nombor satu tuan-tuan ya. Abang Haji nombor satu, Abang Haji akan pasang ni dia panggil lens guard ataupun lens protection. Dia ada depan dan belakang, dia bulat ni, dia tampal saja atas ni, di atas lens tu. Jadi ini akan protect lens ni daripada kena percikan-percikan batu kalau masa kita tengah ride, sama ada kita di highway ataupun main off-road. Jadi ada banyak batu, selut bagainya. Jadi lens protector ni akan menjaga lens kita. Sebab apa? Lens ni yang ori ni tak boleh tukar tuan-tuan. Kalau pecah, tuan-tuan campakkan kamera ni dalam lombong, kena beli yang baru satu lagi. Dia tak boleh tukar lens, dia datang sekali. Jadi protection ni adalah syarat wajib sebelum tuan-tuan pasang dekat motosikal. Jadi ini dijual, saya rasa dia panggil lens guard lah. Ini contoh kotak yang Abang Haji beli ni, dia lens guard. Harga pun ada kat situ, tapi itu bukan harga sebenarnya, dia dapat murah lagi lah. Jadi dia datang sepasang, dan kita boleh pasang dia amat senang. Kita pasang ni dulu. Okey, bercakap pasal lens guard tadi, Abang Haji nak cerita lah. Abang Haji pakai GoPro Hero 8 lah, black. Dia lens dia tak boleh tukar Jadi kita letak pada GoPro tu, dia panggil protection glass dah, ataupun tempered glass. Dan sepanjang saya buat video ni dah 5 kali pecah tempered glass tu. 5 kali pecah sebab terkena batu. Jadi tu pasal saya cakap, daripada kita terpaksa beli kamera baru, kita invest sedikit on the protection glass tu untuk protect lens ni. Memang ini adalah lumrah lumrah tuan-tuan, kalau shoot video naik motor mesti ada kena batu. Dan bila kena batu, biar dia kena kepada guard tu tak apa, jangan kena kepada lens. Satu lagi yang kita nak kena prepare adalah ini, yang bulat ni. Okey, kalau tuan-tuan tengok bulat ni, tengah-tengah ni, ini adalah dia punya touchscreen. Touchscreen di mana kita kontrol semua sinilah. Apa yang kita nak tekan semua ada di sini. Jadi ini pun tuan-tuan kena protect. Ini dia ada jual, dia punya protection ni ada, tuan-tuan boleh beli dekat internet. Make sure tuan-tuan tampal di depan bahagian bulat ni. Ni sebab apa? Abang Haji cakap kadang-kadang kita letak di dekat motor tu ditegak macam ni. Jadi batu dan apa mungkin tak kena kepada lens, tapi kena pada dia. Ini pun tak ada spare part. Jadi untuk apa-apa, biar kita pasang tempered glass protection di sini, supaya kalau dia crack di glass tu, bukan yang glass yang asal di bahagian belakang. Jadi ini screen ni memang kena ada protection juga. Jadi ini nombor 2 yang tuan-tuan kena protect lah. Perkara ketiga yang tuan-tuan perlu ada, ini tak berapa penting tapi kalau ada cantik, adalah dia panggil lens guard. Ini dia datang macam ni, sarung sarung. Dia amat mudah lah. Jadi kalau kita ride, kalau kita decide berhenti kedai makan tak nak shoot, kita just masukkan benda ni dan kita tutup kamera tu, dan kita akan protect lens tu. Jadi dia macam ni lah. Kalau kita nak guna balik, kita tarik dia saja, dan
kita boleh on balik untuk shoot. Jadi ini tak mahal ya, tak salah saya dalam RM30 ke apa. Tapi saya kurang gemar juga pakai ni. Saya lebih suka pakai ni sarung ni, yang mana yang tadi saya cakap tu, terus masuk dia macam silikon case lah, dan memang cantik dan memang smooth sarung ni ya. Ini datang sekali dengan kamera, tak perlu tuan-tuan beli. Ini datang sekali lah dengan kamera. Okey tuan-tuan, seterusnya Abang Haji nak cakap perkara yang tuan-tuan kena ada adalah memory card. Jadi make sure di sini kita boleh letak memory card lah. Kita boleh buka masuk, kita boleh masuk 64, 125, 256 memory card. Dan ikut pengalaman Abang Haji lah, make sure belilah yang besar sikit. Sebab perkara yang paling frust sekali bila kita ride ni, nak shoot video ni, apabila memory dah penuh. Kena pula sampai tengah hutan, mana nak pergi cari kedai jual memory card. Kemudian nak transfer pula dulu, keluar daripada ini ke dalam laptop, ke dalam apa, dia memang agak sukar. Jadi make sure beli memory card yang besar-besar sikit, 256 ke, untuk simpan dalam ni supaya kita boleh buat berbagai-bagai shot. Ikut pengalaman Abang Haji lah Abang Haji selalu buat ride dalam 3-4 hari, satu hari dalam 5-6 jam ride. Abang Haji ambil average 90 hingga 100 klip satu hari ride yang dalam 5 jam. 90 hingga 100 klip. Jadi klip-klip Abang Haji ni tak lama, 5 saat hingga 30 saat. Itu, tapi ada 90 hingga 100 klip. Sebabnya kita jangan rekod lama-lama, sebab nanti nak edit pening. Sebabnya kita rekod sekejap-sekejap je. Ada tempat cantik kita ambil, ada tempat yang interesting, event yang interesting kita ambil, tapi kita ambil short-short punya scene. Jangan ambil lebih sampai 5 minit. Itu tuan-tuan pengsan nanti nak edit. Jadi itu pasal bila kita buat klip banyak ni, makna memory card kita kena besar supaya tak adalah teruk nanti. Bukan teruk, peras. Perkara seterusnya, bateri. Make sure bila travel nak shoot ada bateri spare. Itu syarat lah. Maybe kena ada, paling kurang pun 2 lah. Abang Haji dulu sebelum pakai Insta ni, saya pakai GoPro Hero 8. Saya pakai 5 bateri tuan-tuan, 5 bateri untuk kamera Hero 8 saya untuk shooting. Sebab apa? Kamera ni dia cepat makan. Memang kita boleh charge kalau motor kita ada USB, tapi kadang-kadang dia macam-macam masalah. Kita berhenti kat hotel lah, apalah, kat kedai makan lah, route 36, route 118, route 556. Jadi dekat situ bateri dah habis, tak sempat charge, jadi kita dah ada bateri. Sebab bila bateri habis ni pun sama macam memory card habis. Dia frust. Kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh shoot sebab kamera habis. Jadi sebelum ride tu make sure prepare ada bateri spare. Dalam 1 atau 2 pun okey. Apa Abang Haji selalu buat, bila bateri tu habis, Abang Haji akan bawa power bank spare dalam motor ni. Jadi kita charger tu kita connect kepada power bank. Jadi habis saja bateri ni, kita terus masuk charge dekat charger tu, connect ke power bank. Tu kita ride lah. So by the time kita sampai destination, yang tengah charge dengan power bank tu dah fully charge. Jadi dia lebih kurang macam tu lah. Jadi bateri bateri kena ada. Okey, bateri spare. Seterusnya nasihat Abang Haji lah sebelum kita nak ride ni. Make sure tuan-tuan ada handphone yang bagus handphone yang boleh proses apps untuk install. Check dulu dengan bila di install sama ada you punya handphone ni boleh carry tak. Sebab handphone pun amat mustahak untuk kita shooting ni. Sebabnya nombor 1, saya Abang Haji memang edit pakai handphone. Memang saya edit pakai handphone. Dan Abang Haji punya handphone adalah Samsung Note 10 Plus. Dan yang mengandungi memori selama memori selama sebanyak 1 tera gig. Handphone saya 1 tera gig. Internal memory 512 gig
dan memory card 512 gig. Jadi total memory handphone saya adalah 1 tera. Jadi saya memang tak risau kalau banyak klip yang saya kena transfer tu dalam masa yang ni memang mencukupi lah. Dulu saya pakai 125 gig saja saya punya handphone. Memang sekali write aja, sekali transfer handphone dah full. Memang tak boleh. Jadi kita pun peras. Jadi kamera tu memory dia kena besar, kemudian processing dia kena laju. Jadi kalau setakat pakai Android yang dah canggih-canggih ni, Galaxy Note 20 lah apa semua tu, Huawei P40, saya rasa itu semua boleh bawa dan kita boleh proses klip-klip daripada Insta ni dengan senang. Jadi handphone. Jadi itu actually adalah perkara yang keenam lah, yang mana kita kena ambil kira untuk prepare sebelum kita ride. Ada yang ride seminggu, ada yang ride 1 hari, ada ride 4 hari, itu terpulang lah masing-masing. Normally Abang Haji kalau ride sehari ni kita bawa 2-3 benda je. Tapi kalau kita ride sampai 4 hari, seminggu, itu kita make sure kita punya kit tu complete untuk ride. Termasuklah inilah nombor 1, kamera kita. Tak ada ni apa pun tak boleh buat. Okey, jadi tuan-tuan, tadi 6 perkara yang Abang Haji dah cakap berkenaan dengan benda-benda. Ini last kali bila sebelum kita pergi ride, kita kena pastikan klem-klem kita semua dah dipasang pada motor lah. Jadi Abang Haji nak tunjuk ni satu klem ni yang ini klem yang didapat daripada ni tadi Insta bundle ni. Dia ball joint klem ni sangat-sangat solid sangat-sangat solid dan senang digunalah. Jadi ini saya pasang di guard depan lah. Ni guard depan. Jadi kita boleh patahkan dia angle macam mana kita nak letak lah. Kemudian ini ada di dalam motosikal bundle tadi. Jadi ini contoh lah klem yang mana tuan-tuan perlu ada lah. Klem ni boleh buka tuan-tuan, boleh buka, boleh pasang di belakang dan sebagainya. Jadi itu contoh klem. Kemudian kita boleh juga pasang, contohnya saya ada satu lagi klem yang di bahagian belakang ni. Di bahagian belakang ni juga untuk pasang kamera. Jadi macam-macam tempat terpulanglah kepada tuan-tuan untuk memasang klem-klem. Ya, jadi tuan-tuan, itu tadi sedikit dan kemudian persediaan kita sebelum kita gunakan kamera ekstra. Dah orang mengaji kat belakang pun dah masuk waktu solat dah. Jadi akhir sekali daripada Abang Haji, terima kasih kepada menonton program Abang Haji ini, dan make sure ini adalah Abang Haji bercerita tentang kamera. Pada acara yang hadapan, program yang hadapan, Abang Haji akan tunjuk pemasangan lokasi-lokasi pemasangan kamera pada motor dan hasil yang dapat daripada syuting dengan meletakkan kamera-kamera ini pada motor. Jadi jangan lupa saksikan program itu yang akan keluar selepas program ini. Jadi untuk sampai situ je daripada Abang Haji. Jadi tuan-tuan harap selamat untuk ride, dan kita semua rider-rider ni sentiasa di dalam pemeliharaan Allah SWT. Tambah-tambah musim PKP ni kita tak boleh ride kan. Jadi kita duduk rumah diam-diam, kita jaga kita. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala.